Aku kan guys, sepanjang aku berkecimpung dekat dalam sukan mixed martial art ni kan, dah ramai dah orang tanya dekat aku tau. Bro, umur aku 30 tahun, boleh ke lagi aku nak join MMA ni? Umur aku 20 tahun, boleh ke aku nak join MMA ni? Tak kisahlah umur berapa pun kau nak join MMA ni. Aku cakap direct je lah kat korang Dia bergantung kepada engkau sendiri. Adakah engkau nak buat ataupun engkau tak nak buat. Sebab apa guys? MMA ni dia sama je macam silat, macam taekwondo, macam muay thai. Dia sama je, martial art je, sama je. Memang tak ada apa-apa beza pun. Corak latihan dia, bukanlah corak latihan dia, tapi dia punya macam konsep dia sama je. Dia ada tumbuk, ada tendang, ada grappling. So proses pembelajaran dia pun sama je. Dia tak ada apa-apa beza sangat pun dengan yang lain-lain. Jadi contohlah, kau kena tengok kepada kemampuan kau sendirilah. Engkau mampu ke, engkau tak mampu. Itu saja. So kalau kau tanya aku umur berapa sesuai, dia terpulang. Bergantung kepada kau punya fizikal kau macam mana. And then adakah kau ready untuk belajar MMA ni. Sebab MMA ni dia terbahagi kepada 3 benda lah yang kau kena belajar. Dia tak boleh macam kau belajar taekwondo ataupun kau belajar muay thai. Kenapa kau boleh buat benda tu seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali? Sebab benda yang kau belajar tu adalah benda yang sama berulang. Tumbuk-tumbuk, tendang-tendang, clinching-clinching. So benda yang sama je lah, ulang-ulang benda yang sama. Manakala dalam MMA ni kan, kau memang kena buat seminggu 3 kali lah. Iaitu kau kena belajar 3 elemen dalam MMA ni. Iaitu kau kena belajar striking dia, kau kena belajar takedown dia, dan kau kena belajar dia punya ground game dia lah. Macam grappling, macam kau nak buat submission, apa benda semua tu kan. So kau kena buat benda-benda macam tu. Jadinya, kalau contoh lah kan, kau nak start umur, katakanlah kau sekarang umur 30 tahun kan. Ada tak kau masa untuk train 3 benda ni? Ada tak kau masa? Kalau kau ada masa, then kau boleh buat lah. Kalau kau boleh meluangkan masa kau seminggu 3 kali kan. Sebab apa? Contohlah kalau satu hari kau tak datang, katakan satu hari kelas grappling kau tak datang, kau dah tak boleh dah nak recover kelas tu. Tapi kalau contoh kau buat muay thai kan, satu hari kau tak datang, besok kalau minggu depan kau datang, kau akan belajar benda yang sama juga. Berbeza dengan MMA. Hari ni kau tak datang grappling kan. Lepas tu minggu depan kau belajar dah tak belajar dah grappling tu. Dia akan ajar benda lain dah. So banyak benda kau nak belajar dalam satu masa. And then bergantung juga kepada apa goal kau. Adakah goal kau ni untuk jadi atlet MMA ke ataupun untuk sekadar fitness? Kalau nak sekadar fitness bro, umur berapa-berapa pun tak kisah bro. Tak kisah kau nak start umur 20 ke, kau nak start umur 30 ke, kau nak start umur 15 ke, 16 ke. Tapi kalau kau ada target, katakanlah kau ada target nak main professional ataupun kau nak main one championship ke, kau nak main apa-apalah, kau nak main UFC ke, tak kisah, tak tahulah apa benda kau nak main kan. So kau kena start awal sikit lah. Tengok kau kena bergantung kepada masa kau sendiri. Kau calculate balik kau punya masa. Adakah masa kau tu mencukupi untuk kau achieve kau punya goal tu? Okay, aku cerita katakanlah kau nak start umur berapa Okay, kita ambil contoh kau start umur umur berapa Okay, kau start umur 25 lah. Kau start umur 25 Lepas tu kau lawan umur 26 katakan. 26 kau start kau punya first amateur fight. Lepas tu mungkin kau spend masa dalam 2-3 tahun untuk kau main pro lah. So 2-3 tahun, katakan 25, 26, 27, 28. Umur kau 28 tahun. Then baru kau nak masuk pro. And then bila kau nak masuk pro, kau dah kena commit dah dengan sukan tu. Jadi macam mana? Adakah kau boleh untuk commit? Adakah kau mampu untuk commit untuk training hari-hari ketika umur kau 28 tahun? So kau kena calculate benda tu. Kalau katakan kau ni sekadar masuk untuk kecergasan, self defense, untuk dapatkan satu, orang kata, mental healthness, then tak kisah guys. Let's join, just train bro, just train.
Tak perlu pun kau nak gila-gila sangat pun. Santai-santai sudah. Tapi kalau kau ada target, then kau kena tahulah kat mana kau berada sekarang. Kat mana usia kau ni, sempat tak kau nak achieve target kau tu. So kau kena kira benda tu. Jadi jawapan aku guys, dia tak kisah guys. Dia bergantung kepada individu tu sendiri. Kadang-kadang ada orang ni kan, umur dia 20 tahun, dia dah tak fit dah. Ada orang umur 30 tahun, 35 tahun, but still strong, still fit, still boleh follow training punya regime tu. Ada banyak masa, ada banyak duit, ada banyak peluang untuk dia, apa orang kata, dia buat benda yang dia nak ni. Ada orang mungkin umur 28, dia dah sibuk dengan kerja dia kan. Kau tengok surrounding kau, boleh tak kau commit untuk sukan ni? So dia tak kisah, umur berapa pun tak kisah. Tapi kalau kau aim untuk world class fighter, memang kau kena start seawal yang boleh. Umur kau ada anak kan. Anak kau umur 5 tahun kau dah start hantar dah. Dia dah start train MMA, dia dah start train grappling. Mungkin umur dia 16 tahun, 17 tahun dia dah start main profesional lah. Sebab apa kan, sekarang ni pun dekat macam contoh lah, macam kita ada GAMA. GAMA ni ataupun IMAF. Ini adalah kejohanan-kejohanan dunia, kejohanan-kejohanan amatur dunia, di mana dia ada kategori bawah 12 tahun, bawah 15 tahun. Dekat sini kau boleh push young talents ni untuk apa orang kata, untuk lawan dekat situ lah. So dekat luar negara budak-budak kecil dah start dah. Dekat Malaysia dia lambat sikit lah, biasa lah Malaysia kan. Okay, so korang nak sembang pasal apa lagi lepas ni? Jom cuba korang komen dekat bawah. Mungkin ada topik-topik menarik, korang tulis kat komen. Aku akan pick topik yang menarik dan aku akan share dengan korang. Okay, sungguh jumpa lagi di vlog yang akan datang, di Sembang MMA akan datang, episod yang ketiga. Tulis tajuk korang, aku akan pick dan kita akan borak. Bye-bye.